بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya kita bincang tentang kumpulan yang dinamakan Al-Himariyah. Salah satu pecahan mazhab Qadariyah ialah Al-Himariyah. Golongan ini pada mulanya menjadi pengikut Ja'far As-Sadiq. Di masa hidupnya Al-Hasan. Ja'far As-Sadiq ialah imam mazhab Syiah Ja'fariyah yang termasuk di kalangan Ahlul Bait dan guru kepada beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semasa dengan Imam Abu Hanifah yang mazhab Hanafi. Dia ditekan dan ditindas di zaman kerajaan Abbasiyah, zaman pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Dan Imam Abu Hanifah membelanya, membela Ja'far As-Sadiq, mempertahankan kerana di masa itu keluarga Nabi ditindas, dizalimi, dibunuh dan seumpamanya kerana pertanakan politik sejak zaman Amawiyah dan zaman Abbasiyah. Imam Ja'far As-Sadiq ini termasuk imam yang mujtahid, imam yang boleh ijtihad, yang mampu ijtihad, ada hukum mazhab dalam ilmu fiqh. Pengikut itu termasuk dalam Syiah yang dianggap sebagai orang Islam. Di mana Al-Himariyah, himar ni dah binatang keldai, nama pun keldai. Mula-mula dia jadi pengikut Ja'far As-Sadiq di masa hidup Al-Hasan. Iaitulah seorang imam mazhab Imamiyah selepas Ja'far As-Sadiq. Kemudian mereka lari daripada Al-Hasan. Dia tak ikut Al-Hasan lagi dengan menyatakan kami telah menguji Al-Hasan. Dan kami dapati dia tidak mempunyai ilmu. Dia kata Hasan antara ilmu, dia ada ilmu. Maka kami mengikut Al-Hasan tanpa pengetahuan dan makrifah. Tanpa ilmu dan pengetahuan. Oleh itu, maka kelayakannya menjadi imam terbatal, kata mereka. Seterusnya, kumpulan ini menganut fahaman Qadariyah dengan menafikan qada dan qadar daripada Allah. Menafikan qada dan qadar. Bukan dengan qada dan qadar daripada Allah. Yakni semua perkara yang berlaku dengan kuasa hamba, tak ada kuasa Allah Ta'ala. Ini kesesatan dia. Di samping itu mereka menganut beberapa fahaman yang lain. Tambah lagi. Di antaranya ialah yang pertama, mereka mengambil fahaman Abbad bin Sulaiman Ad-Dhamri yang berkata bahawa mereka yang telah dilaknat oleh Allah menjadi kera dan babi terus beriktikad dengan kekufuran selepas berlakunya kejadian itu. Ini cerita kaum Bani Israel zaman dulu.
yang dilaknat oleh Allah Ta'ala menjadi kera dan jadi babi. Ini remah dulu. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Yang jadi kera ni kerana mereka minta hari cuti daripada Allah Ta'ala, hari tak boleh kerja. Minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada mereka hari Sabtu. Tak boleh kerja. Lalu Allah uji mereka ni duduk di tepi laut. Dengan kedatangan ikan yang banyak pada hari Sabtu. Mula-mula mereka tak ganggu ikut perintah Allah Ta'ala. Lama-lama tak tahan hati tengok ikan banyak, memukat hari Sabtu. Mereka tak tahan menghadapi ujian Allah. Lalu Allah Ta'ala jadikan mereka kera yang nyata. Kemudian jadi babi pun ada kisah dia juga. Di antara riwayatnya ialah Nabi Isa alaihi salam dizahirkan oleh Allah. Dengan kun fayakun, Allah Ta'ala kata jadi. Dengan tidak ada bapa. Dilahirkan oleh Maryam alaihi salam dengan wahyu daripada Allah. Bukan berzina. Malaikat Jibril datang, malaikat ni tak ada lelaki, tak perempuan. Nak berzina macam mana? Tak ada lelaki. Tak ada kemaluan macam manusia. Allah Ta'ala jadikan dengan kun fayakun, jadi, untuk menyatakan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala jadikan Adam, tak ada ayah, tak ada ibu. Allah Ta'ala jadikan Hawa daripada tulang rusuk Adam, tak ada ibunya. Allah Ta'ala jadikan Isa dengan tidak ada ayahnya, untuk menandakan kekuasaan Allah Ta'ala. Dilahirkan daripadanya Isa alaihi salam. Isa diberi ilmu, boleh bercakap sejak bayi lagi. Mereka dipulau oleh Bani Israel sejak awal lagi. Oleh kerana ramai budak-budak yang berkawan dengan Isa. Lalu dikurungnya budak-budak itu. Ini mengikut walaupun kisah Israeliat. Dikurung. Isa seorangan tanya, apa tu dalam kurungan tu? Mereka kata babi. Jadi babi sungguh. Itu satu riwayat. Ada riwayat lain lagi pula. Ini cerita Bani Israel. Ada riwayat mengatakan mereka yang dilaknat jadi kera babi ini insaf. Kembali kepada Allah Ta'ala, menyesal. Ada riwayat, tak tahu, Allahu a'lam. Tapi dia pernah pandai mengatakan yang jadi babi ni terus kafir. Itu dalam ilmu Allah, bukan ilmu dia. Yang kedua, mengambil fahaman Al-Ja'ad bin Dirham. Ini golongan Qadariyah. Yang menyatakan bahawa berfikir itu mewajibkan makrifah. Bila berfikir, wajib dapat ilmu. Ada orang mikir bodoh. Ini pendapat ni tak betul. Dan makrifah itu perbuatan yang tiada pembuatnya. Perbuatan yang ada sendiri, tak ada Tuhan, tak jadikan dia jadi sendiri. Mana dia jadi sendiri? Ini semua kurnia Allah Ta'ala. Yang ketiga menyatakan bahawa manusia itu boleh mencipta haiwan. Manusia boleh menjadikan binatang, kata dia. Seperti mengambil daging kemudian membiarkannya di tengah cahaya matahari. Atau ditanam ke dalam tanah, kemudian daging itu menjadi ulat. Itulah dalilnya mereka boleh mencipta, kata dia. Manusia boleh buat ulat. Itu semua mengarut mereka. Fahaman yang mengarut. Yang sesat. Jadi fahaman ini mesti ditolak. Walaupun fahaman ni tak ada dalam masyarakat, tapi dinakalkan, diceritakan. Boleh jadi ada orang nak ikut dia. Ini ajaran sesat. Kemudian firqah Murji'ah. Ini puak lain pula. Murji'ah. Gelaran ini diberi kepada mereka dengan mengambil kira makna perkataan ini dari segi bahasa. Iaitu perkataan irja' yang mempunyai dua makna irja'. Murji'ah daripada irja'. Arja'a yurji'u, irja' murji'ah. Makna yang pertama ialah takhir, yakni menangguhkan
Dengan makna menangguhkan. Makna kedua ialah memberi harapan. Irja' dengan makna menangguh, irja' dengan makna harapan. Dua makna. Mereka diberi makna Murji'ah berpandukan makna yang pertama iaitu takhir. Kerana mereka mentakhirkan amal daripada niat dan qasad. Mentakhirkan amal, niat dan qasad. Di mana dalam istilahnya, kalau kita azam nak buat satu benda lambat lagi bertahun-tahun, itu azam. Orang tak panggil niat. Niat ni pada masa nak buat, orang panggil niat. Yang kedua, berpandukan makna yang kedua, yakni mereka berkata tidak memberi mudarat pada iman oleh maksiat. Kalau orang tu beriman buat maksiat, tak ada mudarat iman dia. Itu tak betul. Melemahkan iman. Maksiat melemahkan iman. Sebagaimana tidak manfaat kepada kufur oleh taat. Sebagaimana orang kafir taat, tak ada pahala. Begitulah. Orang yang beriman buat maksiat, tak ada apa-apa pada dia. Tak mudarat iman, kata dia. Boleh buat maksiat lah. Ini satu ajaran yang salah. Oleh itu kadang-kadang mereka memberi pahala kepada maksiat. Buat maksiat boleh pahala. Ini semua ada yang pelik belakangnya. Ada juga di kalangan ulama yang menyatakan maknanya ialah mentakhirkan hukum orang-orang yang mengerjakan maksiat sehingga hari kiamat, bukan dihukum di dunia ini. Tak ada hudud, tak ada qisas, tak ada apa, hukum di akhirat, lock dia lah. Orang menarut, lock, biar ke dia. Biar hukum di akhirat. Ni tak ada negara ni, orang ni. Tak ada undang-undang. Biar mati, lock, biar Tuhan hukum. Orang curi biar, orang puak biarkan. Ini satu pahaman yang sesat. Kelahiran golongan ini adalah kesan daripada lahirnya mazhab Khawarij yang mengkafirkan orang mukmin yang mengerjakan maksiat. Timbul daripada Khawarij yang mengatakan orang yang buat maksiat jadi kafir terus. Padahal maksiat tak jadi kafir, dosa saja. Dan mazhab Mu'tazilah yang menghukumkan tidak mukmin dan tidak kafir, dia sampai kekal dalam neraka. Mu'tazilah pula kata orang buat dosa besar, Islam tak, kafir tak. Kekal dalam neraka. Seri je. Mereka tidaklah berdalilkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menggunakan akal fikiran. Bahkan mereka menyanggah Al-Quran dan hadis dan sunnah. Menyanggah Quran dan hadis. Ada puak tolak hadis pakai Quran. Ada puak Quran pun tolak, hadis pun tolak. Tolak belaka. Kita wajib kena pakai Quran, wajib pakai hadis. Wajib beriman pada Quran, wajib beriman dengan hadis yang mutawatir, yang sahih. Jadi pandangan yang mengatakan tolak hadis pakai Quran saja tak betul. Tolak Quran hadis pun tak betul. Tolak Quran pakai hadis pun tak betul. Tolak belaka pun tak betul. Yang wajibnya semua kena pakai Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembali kepada Allah, kepada Quran. Dan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dikaitkan kedua-duanya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tali menali antara satu sama lain. Seterusnya golongan Murji'ah terbahagi pula kepada bahagian-bahagian dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Nakhlah. Adapun pasukan yang melarikan diri ke Nakhlah. Ini pecahan daripada perang Hunain. Sebahagiannya dibaca minggu lepas. Mereka diburu. Diburu. Di mana saja mereka pergi. Sebahagiannya kita baca minggu lepas yang diburu oleh
apa namanya, seorang sahabat yang syahid, yang Nabi doa dia masuk syurga. Minggu lepas kita baca kisah dia, iaitu Autos. Lari ke Autos. Sebagian lagi ke Nakhlah. Adapun pasukan yang melarikan diri ke Nakhlah bersamanya penglima buta Duraik bin As-Sumah. Penglima yang terlalu tua. Yang buta nama Duraik bin Sumah. Yang pintar. Yang bijak berperang. Tapi dah buta. Tua dan buta pula. Lalu dia dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi'. Walaupun dia buta dan sudah tua. Tapi layak juga dibunuh. Dia ni buta, tapi cerdik, pintar, mengatur strategi peperangan. Patutnya orang tua, orang buta tak dibunuh, tapi oleh kerana dia terlibat dengan perang. Kerana perlibatannya di medan perang sebagai seorang perancang yang sangat berbahaya. Diriwayatkan dia ni kebal. Duraik bin Sumah ni kebal. Dah tangkap, tikam tak lu, tetok tak lu, tak ada apa. Ni hebat. Apa dia pakai ilmu dah tahu. Iblisnya. Tikam dengan pedang tak ada apa, dengan tak ada apa. Akhirnya dia tunjuk. Nak bunuh aku kena tikam sini, kata dia. Dia tunjuk tepat. Boleh tikam dia. Dia nak mati kafir. Orang nak mati Islam, nak mati kafir. Dia degik dia. Dah lah buta, dah lu, kafir degil pula. Ilmu setan, ilmu iblis. Dia nak mati dalam keadaan kafir. Dia tunjuk, kalau nak bunuh saya, bunuh tikam di sini, dia kata. Suruh tikam dia. Walaupun dia tua. Tindakan ini tidak menyalahi hukum yang melarang membunuh orang tua. Kerana ini dimasukkan orang tua yang tidak terlibat dengan peperangan, yang tak boleh bunuh tu. Adapun yang terlibat dengan peperangan, dibenarkan bertindak ke atasnya tanpa mengira lelaki atau perempuan, orang tua atau kanak-kanak, termasuk juga mereka yang dijadikan perisai manusia. Begitu juga pengecualian larangan yang lain apabila menghalang atau membahayakan. Disebut dalam hadis, jangan kamu bunuh perempuan, jangan kamu bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh paderi dan sami, jangan bunuh orang awam, jangan musnahkan kebun-kebun, jangan musnahkan penggunaan awam. Tetapi sekiranya orang awam itu terlibat dengan perang, jadi ejen, jadi spy, kena bunuh. Sama ada dia perempuan, termasuk kanak-kanak. Kalau nyata dia membahaya, digunakan untuk peperangan, kena bunuh. Terpaksa. Ataupun keadaan terpaksa. Terpaksa perisai manusia. Dia ambil orang Islam, dia letak tengah. Macam mana nak buat? Dia tawan orang Islam, dia letak di tengah-tengah. Kalau biarkan, lebih ramai orang Islam mati. Tembok. Walaupun ada orang Islam di tengah tu. Yang sepak lindung, yang mati syahid juga. Walaupun dengan peluru kawan sendiri. Termasuk dalam mati syahid. Kerana keadaan terpaksa. Terpaksa begitu. Begitulah. Kebun-kebun yang menghalang perjalanan tentera. Nak lalu tak boleh tebang pokok. Walaupun pada asalnya tak boleh tebang pokok. Kawasan yang menghalang. Dibenarkan. Kerana melihat maslahat yang lebih besar dalam peperangan. Termasuk dalam keamanan pun. Kalau masalah umum, boleh diambil tindakan. Kemudian peperangan Taif. Sebahagian lagi berundur ke Taif. Tentera musuh paling besar ialah mereka yang berundur ke Taif. Disertai oleh penglima perang pertama iaitu Malik bin Auf. Penglima perang yang besar, Malik bin Auf. Berundur ke Taif. Jumlahnya menjadi lebih besar apabila bercampur dengan Bani Saqif yang merupakan penduduk Taif. Taif adalah bandar ketiga besarnya selepas Mekah dan Madinah. Dan dilingkungi kota yang teguh. Di dalamnya kebun
yang menyediakan bekalan makanan dan air yang bertahan lama. Penduduk Bani Saqif pernah menghentam Rasulullah SAW ketika berdakwah. Pada masa Nabi belum berhijrah ke Madinah, setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggalnya Abu Talib, Nabi pergi ke Taif berdakwah, tiba-tiba direjam oleh penduduk Taif dalam kisah yang terkenal. Kita baca dulu sebelum berhijrah. Sehingga berdarah kepala Nabi. Kepala Zaid bin Harithah berdarah. Darah melilih ke jasad Nabi. Dihentam. Ini orang Taif, orang yang sangat keras, yang sangat kejam. Terkenal dengan kerasnya. Taif ni ialah satu kawasan yang subur. Banyak tanaman, boleh bertanam di situ, di tengah-tengah padang pasir. Tapi subur, kerana ada lembah, ada air. Subur. Dan ada kota. Walaupun dikepung, ada makanan. Rasulullah SAW memerintah supaya pergerakan ke Taif didahului oleh pasukan hadapan. Berjumlah 1,000 anggota tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, seorang panglima yang handal. Dengan melalui perkampungan Hawazin dan memusnahkan kotanya yang ditinggalkan. Kemudian meneruskan perjalanan ke Taif. Kota Hawazin dapat dimusnahkan, terus ke Taif. Taif yang dipagari oleh kota dan tentera Islam menghadapi serangan panah apabila menghampirinya sehingga 12 orang gugur syahid dan mendapat cedera. Di antaranya Abu Sufyan bin Harb. Di antaranya cedera Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah, mertua Nabi SAW, pemimpin pada masa Nabi masuk Mekah, dia serah diri dan masuk Islam. Mu'alah ni baru masuk Islam. Tiba-tiba kena panah mata dia. Yang dipanah sebelah matanya sehingga tercabut mata dia. Dia membawa mata yang tercabut itu ke hadapan Rasulullah SAW. Dia bawa mata cabut depan Nabi. Dengan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi aini usibat fi sabilillah." Dia kata, "Ya Rasulullah, ini mata saya yang telah mengalami kecederaan kerana berperang di jalan Allah." Kata dia. Mata saya cabut. Rasulullah SAW bersabda, "In syi'ta da'autu faruddat ainuk wa in syi'ta fal jannah." Nabi kata, "Jika awak mahu, aku doakan supaya matamu kembali seperti sedia kala. Atau engkau mahu syurga dalam keadaan mata yang terus buta dengan bersabar." Mu nak mana? Kalau aku doa, sembuh lalu matamu. Kalau mu buta, mu sabar. Buta sebelah mata, masuk syurga. Nak mana? Dia kata. Matanya yang satu lagi, mengikut riwayatnya, dia pilih orang buta. Ya Rasulullah. Dapat dia gini lah. Saya jahat dulu, dia kata. Saya jahat. Masa jahiliah dulu saya jahat. Saya lawan Rasulullah. Biar begini, kata dia. Itu dia. Matanya yang satu lagi buta ketika peperangan Yarmouk menentang tentera Rom di akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pergi perang pula walaupun mata sebelah. Perang dengan Rom zaman Sayyidina Abu Bakar. Kena pula sebelah mata. Dua-dua buta mata dia. Abu Sufyan. Dan memang dia Islam sungguh. Kita akan baca dalam kisah Abu Bakar nanti. Pada masa dia dapat berita Nabi sudah wafat, seorang kawan dia pembesar daripada kabilah Arab mengatakan murtad dari Islam. Dia cabut pedang terus tetok kawan tu. Ni hebat dia. Dia cabut pedang terus bunuh kawan tu. Mana Islam sungguh lah ni. Bukan Islam main-main. Islam sungguh. Abu Sufyan. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mencabar pahlawan-pahlawan Taif supaya berlawan satu lawan satu, sebagaimana adat memulakan peperangan di zaman dahulu. Zaman dulu pendahuluan perangnya penglima lawan penglima. Lawan sama-sama.
Wakil seorang. 3 orang lawan 3 orang. Seorang-seorang. Itu mukaddimah, pendahuluan zaman dulu. Laku sembuh dia. Dia berlawan sama seorang dulu. Selesai tu bawa perang tu. Khalid bin Walid cabar. Orang Taif turun lawan sama seorang. Cabaran itu tidak dilayan. Pak tak tahu. Dan mereka mengambil sikap berkurung. Dia tahu dah lawan tak kurung. Berkurung dan bertahan dalam kota kerana mereka mempunyai bekalan makanan dan minuman selama setahun. Setelah habis bekalan, barulah mereka keluar berperang. Itu adab mereka. Duduk dalam tu, dia kurung dalam kota dia. Nak masuk tak boleh sama dulu, kapal terbang tak ada. Dalam kota dia. Akhirnya Taif terpaksa dikepung selama 40 hari. Mengikut riwayat Imam Muslim. Tetapi kalangan ahli sejarah pula berselisih pendapat. Menentukan jumlah hari tersebut, Rasulullah SAW mengarahkan supaya mengambil satu kawasan yang tinggi untuk jadikan markah tentera. Nabi pilih tanah tinggi bukit untuk markah tentera, napok dalam. Di tempat inilah dibina masjid yang ada sekarang, Masjid Taif, ada sekarang. Masjid tempat Nabi buat markah. Dalam masa kepungan itu, pelbagai cara serangan dilakukan, berbagai taktik dilakukan. Termasuk menggunakan minjani'. Minjani' ialah alat yang melontar batu besar ke arah kota, bidah. Dia guna bidah, kayu yang besar, boleh melontar batu yang besar. Ini alat peperangan zaman dulu. Macam meriam besar zaman sekarang. Cara itu dicadang dan dirancang oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman orang Parsi, dia tahu, dia negeri bertamadun. Senjata berat ialah minjani'. Bidah batu besar. Seterusnya mereka menggunakan dabbabah. Dabbabah ni perisai besar yang dibuat dari kayu dan belulang. Dia buat kotak. Kotak daripada kayu, dia letak belulang tebal. Duduk dalam tebuk kata. Perisai lah, kita perisai zaman sekarang lah. Kita perisai pun dia ambil daripada ni dia juga. Dengan bala tentera berada di dalamnya supaya dapat menghampiri kota bagi merobohkannya. Maksud tu tembuk kota. Dia panuh ke atas saja dia apa. Duduk dalam kotak tu. Untuk menghalangnya, tiba-tiba musuh menggunakan senjata besi panas yang dihulurkan melalui bawah tanah bagi membakar tentera yang berada dalam dabbabah. Dia ada senjata juga. Dia kali lubang kecil, dia hulur besi panas. Kena orang duduk dalam tu. Apabila mereka keluar daripadanya, mereka dihujani serangan panah dari atas kota. Sehingga beberapa orang gugur syahid. Melainkan Nabi menggunakan alat perang. Bukan pakai mandi minyak. Ni dok mandi minyak, menjapi sebagai kebal. Ada alat perang, baju rantai macam-macam. Menyediakan. Ni pakai ambil panjang serta, lepas tu japi. Pelima. Tu semua pengaruh mereka tu. Tu untuk melemahkan orang Islam. Rasulullah SAW mengarahkan supaya dimusnahkan kebun anggur dan kurma bagi menekan musuh supaya menyerah kalah. Tetapi mereka merayu dengan mana nama Tuhan dan hubungan silaturahmi. Maka Rasulullah SAW membatalkannya kerana mengambil pendekatan memujuk dan menunjukkan sifat kemanusiaan yang tinggi. Bila musnah kebun, makanan tak cukup. Mereka merayukan kita ni sama-sama anak beranak. Dia ada waris juga tu, Saqif dengan Mekah ni. Rasulullah SAW mengarah supaya dilaungkan sesiapa dalam kalangan hamba yang menyerah diri, dia dimerdekakan. Ada tak nak serah diri? Maka keluar 23 orang hamba menyerah diri. Lalu mereka dimerdekakan dan diserah kepada penjaga masing-masing. Hamba abdi dilepaskan. Dimerdekakan. Akhirnya Rasulullah SAW bermesyuarat mengambil keputusan yang baik setelah gagal melawan kota Taif yang kukuh dan di dalamnya mencukupi bekalan makanan. Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan akhirnya bertanyakan seorang yang mengetahui secara mendalam berkenaan Taif, iaitu Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, dengan bersabda,
Wahai Naufal, apakah pandanganmu sekiranya kita terus berada di sini? Nabi tanya. Dia ni orang ada pengalaman tentang Taif. Macam mana kalau duduk lama sini, kepung? Naufal menjawab, wahai Rasulullah, mereka laksana lamri, sejenis binatang seperti musang dalam lubang. Jenis mendatang, duduk dalam lubang. Kalau ditunggu akhirnya dapat juga, tetapi kalau dibiarkan ia tidak memberi apa-apa mudarat. Binatang ni, dia tak ada mudarat apa kalau kita tunggu lelah je. Tunggu, baik kita buat kerja lain, tinggal. Tinggal. Kalau kita biarkan, dia keluar pun tak mudarat. Mana binatang ni? Dia bukan kekuatan mana. Kena kabilah-kabilah lain dah jatuh. Tak ada guna kepung lama. Mengikut satu riwayat, Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Maz'un radhiyallahu an, bertanyakan Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ma yamna'uka an tanhadha ila ahli Taif? Wahai Rasulullah, apakah yang menghalang daripada terus sahaja menawan Taif? Hanya orang puan ni semangat. Apa salahnya kita lawan terus? Sallallahu alaihi wasallam, lam yu'dhal lana al-ana fihim wa ma adhunnu an naftahaha. Tuhan tidak mengizinkan lagi kepada kita sekarang untuk mengalahkan mereka. Dan aku rasa kita tidak dapat menawannya sekarang. Tak boleh. Seterusnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu supaya mengarahkan bala tentera berundur. Apabila Umar memberi arahan, terdengar sungutan mengapa berundur sebelum berjaya dapat melawan kota Taif. Marah. Marah nak lawan sampai habis. Pasal apa undur pula? Melawan sampai habis lah. Lalu Rasulullah bersabda, sila serang pagi esok. Nabi kata, nak sangat serang pagi esok. Apabila dilancarkan serangan, mereka dihujani serangan panah dari musuh yang bertahan dalam kota dan terpaksa berundur setelah beberapa orang mengalami kecederaan. Tak boleh juga. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW supaya berdoa. Lalu baginda berdoa dengan bersabda, Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah Tuhanku, berilah hidayah kepada Saqif dan bawalah mereka dalam keadaan Islam. Nabi doa itu. Doa biar Rasulullah SAW beri hidayah kepada mereka. Bukan doa turun bala tak. Doa beri hidayah masuk Islam. Kita akan baca kisahnya kemudian. Seterusnya Rasulullah SAW menyeru mereka bersiap untuk pulang. Tiba-tiba dengan segera tergapah-gapah mereka bersiap sehingga Rasulullah SAW ketawa melihat telatah mereka yang cepat berubah. Nabi suruh bersedia balik belaka, lalu gopoh-gopoh balik belaka. Cepat-cepat. Tadi nak perang sangat. Ni cepat-cepat bersiap. Nabi gembira, senyum Nabi tengok mereka. Rasulullah menyuruh mereka suruh mereka menyebut La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah yang esa. Benarlah janjinya menolong hamba-Nya dan membinasakan bala tentera Ahzab dengan keesaannya. Nabi suruh mereka ulangi, sebut kalimah ini. Sebaik saya bertolak dan menuju ke arah musafir, saya menyebut ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Kami pulang dengan memohon keampunan. Kami bertaubat dan kami mengabdikan diri kepada Tuhan kami serta kami memuji-memujanya. Ini sunat dibaca bila kita nak balik dalam perjalanan. Ini bacaan Nabi bila balik ke Taif. Dan sunat baca. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, doakan untuk Taif. Ada pula sahabat, doa Rasulullah untuk Taif ni. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah Tuhanku, berilah petunjuk kepada Saqif dan bawalah mereka dalam keadaan Islam. Nabi doa lagi. Satu contoh yang sangat mulia dari Rasul yang jadi contoh dan teladan. Menunjuk kemuliaan pribadi dan akhlak termulia. Berlaku sabar bertenang, tidak berdendam di saat berkuasa dan gagah dengan bala tentera yang bersenjata dan gagah perkasa.
yang akhirnya memecahkan hati Bani Saqif yang lebih keras daripada batu-batu Taif. Doa Nabi dimakbulkan pada akhirnya. Kita akan baca kisah akan datang di mana penduduk Saqif ini akhirnya masuk Islam. Dalam kisah yang terkenal apabila pada mulanya Nabi menerima kedatangan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, pemimpin Saqif yang terkenal. Nabi balik dari Tabuk. Urwah bin Mas'ud datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, saya nak minta izin Rasulullah nak balik, nak ajak orang Taif masuk Islam." Nabi kata, "Jangan, orang Taif ni keras. Keras orang Taif ni." Nabi kata, "Rasulullah tak apa, saya ni dihormati di Taif. Dihormati. Kalau saya tidur, orang malu nak kejutkan saya, kerana orang hormat saya." Nabi kata, "Sila." Dia balik. Dia balik ke Taif, dia pun panggil orang Taif berhimpun. Berhimpun ramai-ramai, dia berucap dan mengisytiharkan Islam dan ajak orang Taif masuk Islam. Lalu mereka memanah untuk Urwah bin Mas'ud mati. Panah selalu mati. Nabi kata Urwah bin Mas'ud adalah sahibu Yasin, iaitulah orang wali yang syahid dalam surah Yasin. Kalangan umat aku. Ini orang Taif terkenal dengan keras. Kemudian setelah kabilah-kabilah Arab masuk Islam, ramai masuk Islam, dia pun rasa takut. Lalu rombongan mereka datang jumpa Nabi, minta masuk Islam. Dengan syarat tak payah semayang. Nabi kata, mana ada agama tak semayang? Semua agama ada semayang. Mesti kena semayang. Kemudian mereka minta izin. Minum arak. Tak boleh, arak ni keji, memabukkan. Minta izin berzina. Nabi kata tak boleh, itu keji. Minta izin makan riba. Tak boleh, riba itu haram. Menindas orang tak boleh. Cuma mereka kata jangan rubuh berada. Takut. Takut ke tokong dia. Tokong ni bahaya. Nabi kata tak apalah kamu takut nak ubah, aku hantar orang. Lalu Nabi pun janji hantar orang. Pada hari Nabi hantar sahabat dia, kata baca kisahnya, berhimpunlah Bani Saqif. Ramai-ramai nak tengok upacara bagaimana tokong mereka dimusnahkan. Kebetulan dua orang sahabat yang pergi tugaskan, seorang tu jenis orang kelakar, orang kelolo. Dia bawa perjam, dia berjalan-jalan sampai dekat dia buat rebah. Dia buat rebah, buat pesang. Orang pun sorok. Sorok, kata dah. Ni tak boleh main tokong ni. Orang tu sorok, dia pun pikir bangun. Terus dia pukulnya beralih, dia hancurkan. Dia kata, tengok musliman ni bodoh. Duk sembah patung dan berhala ni. Kita akan baca kisahnya nanti. Ini kisah Bani Saqif. Akhirnya mereka masuk Islam. Saqif ni. Dan pada masa Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab lain murtad, tapi dia tak murtad. Dia setia dengan Islam. Saqif sebagaimana Mekah, Madinah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق ولا يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Maksudnya, dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang memberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, yakni benar. Dan janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah, atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan isi surat itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil, yakni benar. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi seorang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi. Supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempuh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan menguatkan keterangan saksi. Dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama kamu. Maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan fasik derhaka yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengajarkan kamu. Dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Yang pertama, ayat yang dibaca ini, wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffakum nafsun ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu akan satu hari di mana kamu akan kembali kepada Allah. Kemudian ditunaikan kepada kamu, tiap-tiap orang kamu, apa yang diusahakan dalam keadaan mereka tidak zalimi walau sedikit pun. Kebanyakan ulama mengatakan ayat yang pada akhir diwahyukan kepada Nabi SAW. Mengikut kaul yang asah. Selepas beberapa hari dan malam sahaja ayat yang diturunkan, Nabi diwafatkan oleh Allah. Adapun kaul mengatakan ayat-ayat yang lain, ada kata surah Bara'ah, ada surah Ma'idah.
kau itu lemah. Mungkin akhir tentang hukum. Kalau surah Maidah tentang hukum yang berkait dengan jenayah. Surah Bara'ah tentang perjuangan. Surah An-Nisa tentang pesaka. Akhir tentang itu. Adapun akhir Quran diturunkan ialah ayat dibaca ini. Takutlah kamu akan hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ada ulama mengatakan hari mati, kamu meninggal dunia. Ada ulama mengatakan hari kiamat. Yang lebih tepat hari kiamat. Hari tiap-tiap diri akan dibawa balasannya. Apa yang buat di atas dunia. Semua tu apa kena nafsi maka sabar. Ditunaikan tiap-tiap orang apa yang diusahakan. Ini hari kiamat. Wahum la yuzlamun. Dalam mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Ada ulama mengatakan yang paling akhir itu ialah ayat yang sebelumnya, ayat yang kemudian. Ayat berkait dengan riba yang kita baca minggu lepas. Dan ayat berkait dengan hutang yang kita baca kemudian hari ini. Ayat ini di tengah-tengah. Kerana riba dan hutang ni satu perkara yang sangat menarik bagi manusia yang tomok harta di atas dunia ini. Kedua yang riba ni kena untung walaupun menindas orang. Yang hutang ni berhutang kena tipu tak mau bayar. Lupa akan hari akhirat, lupa akan mati. Mengingatkan. Kalau dalam ayat yang dulu kita baca minggu lepas, jangan menindas, jangan riba. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar pada siapa yang memaafkan orang yang tak mampu bayar hutang. Sehingga tidak dihisap pada hari kiamat. Bukan mudah tu. Sehingga dinaung di bawah naungan Allah pada hari kiamat, hari yang tidak ada payungan, malaikat payungan dia. Orang yang sanggup memaafkan orang yang tak mampu bayar hutang. Orang yang susah, tak mampu, sabar sudah, dia maafkan. Dijanjikan mendapat lindungan Allah pada hari kiamat. Ini fadilat sangat besar. Dan mereka yang tak bayar hutang pun dosa besar juga. Dua-dua ni. Yang tak mampu sungguh-sungguh, fadilatnya sangat besar. Tak mampu sungguh-sungguh. Dimaafkan dia. Orang yang maaf dapat pahala yang sangat besar. Yang maaf dapat pahala yang sangat besar. Yang tak mampu sungguh-sungguh tu diampun oleh Allah Ta'ala. Dibawa pada hari kiamat, dimuliakan oleh Allah. Di pada mahsyar. Kerana dia sanggup memaafkan saudara dia yang berhutang. Allah Ta'ala ganti pada hari kiamat kelak. Hanya mereka yang percaya pada hari akhirat sahaja yang sanggup buat begini. Yang mereka yang ingat pahala hari akhirat yang sanggup buat ini. Orang yang tak ingat pahala hari akhirat, duduk kena kerja je. Begitulah mereka yang riba, dia kena dapat duit banyak je, tak berdali walaupun menindas orang. Tak berdali hari akhirat. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Dan takutlah kamu akan hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Sama ada mati atau hari kiamat. Termasuklah mereka yang tak mau bayar hutang tadi. Tak ingat ke hari kiamat. Masa berhutang tu niat dah tak mau bayar. Itu lagi jahat. Jumpa dengan orang nak berhutang ni. Dalam hati tak ada dah tak mau bayar. Nak tipu orang. Allah Ta'ala tahu. Takutlah kamu akan hari kiamat. Takutlah kamu akan hari kamu dimatikan. Dia sebut dalam hadis-hadis yang banyak. Orang yang berjihad fi sabilillah. Dia berperang, mati syahid. Kalau ada hutang, tertanggung hutang itu. Walaupun dia mati syahid. Kecuali dalam jihad yang fardu ain. Tak boleh mengelak diri. Kalau jihad yang biasa ni, sengaja nak bunuh, nak mati, nak bunuh diri, tak bayar hutang. Itu lagi teruklah. Allah Ta'ala tahu. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Takutlah kamu, jaga diri kamu. Akan hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni bagi Allah, harta kita bagi Allah. Kita akan dipanggil balik pada Allah Ta'ala. Dikembali pada Allah Ta'ala. Bila kamu dikembalikan, summa tuwaffakum nafsim ma kasabat. Ditunaikan
bagi tiap-tiap diri akan apa yang diusahakan di atas dunia. Wahum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Allah Ta'ala tidak zalim walaupun sedikit. Kerana pembicaraan pada hari kiamat itu pembicaraan yang halus. Di mana kulit tubuh badan kita menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, tulisan malaikat menjadi saksi, makhluk jadi saksi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, mendengar, melihat jadi saksi. Dibicarakan. Tak boleh nak elok pada hari kiamat. Takutlah kamu akan hari itu, kamu tak dizalimi walaupun sedikit. Ambillah peluang di atas dunia, jangan buat jahat, jangan tipu, jangan zalim. Buat kebajikan banyak-banyak untuk sedia untuk hari akhirat. Wallahu a'lam.